Baik, kita kembali bersama Serampai Pagi dan tiba di penghujung segmen ceramah Ramadan Bulan Mulia dan membawakan tajuk I Love Allah. Ya. Saya cinta Allah. Itu tajuk yang diketengahkan pada hari ini. Terus saja kita perkenalkan Ustaz yang kita undang di sebelah pagi ini, Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Naqib bin Haji Awang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ya? Pagi ini sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sejauh ini macam mana puasa Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lancar sahaja. Orang rumah pun Alhamdulillah menjalani ibadah puasa ya. Jadi itulah yang kita harapkan di sepanjang bulan Ramadan ini ya, kita dah mampu menjalani ibadah puasa dengan sebaiknya insya-Allah ya. Tajuk kita ni untuk hari ini sangat menarik ya. Saya cinta Allah. I love Allah. Jadi ingin kita ketahui ni sebenarnya apa di sebalik tajuk yang ditengahkan pada hari ini. Okey, terima kasih para penyampai, wali dan juga Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma hidayatan lis-shawab wa ba'd. Yang mulia para penyampai Rampai Pagi ini, yang mulia para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah Allah beri kita ni kesempatan, Allah beri kita ni kesihatan, Allah beri kita ni peluang. Maka dapatlah kita ni bertemu dengan Ramadan pada tahun ini 1442 Hijrah. Dan pada kali ini, hari ini, pada kesempatan ini, kita ni berada dalam dua penghulu. Yang pertama, penghulu segala bulan, Sayyidul Syuhur, kita ni berada dalam bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari, hari Jumat. Artinya hari ini kita ni berada dalam dua penghulu, penghulu bulan dan juga penghulu hari. Dan pagi ini kita ni bersua dalam rancangan Rampai Pagi menerusi segmen Ramadan Bulan Mulia. Dan seperti yang diperkatakan tadi, tajuk kita ni pada pagi ini ialah I love Allah. Saya merasakan satu topik yang amat penting, satu topik yang besar sebenarnya. Walaupun sana mudah kita ni perkatakan, kanak-kanak pun pandai bercakap, akan tetapi perlaksanaannya amatlah susah, kecuali kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. I love Allah, kita ni tahu perkataan dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu seperti yang wali katakan tadi, aku cintakan Allah, uhibbullah dalam bahasa Arab. Jadi pada pagi ini kita ni memperkatakan tentang cinta. Jadi cinta ni melibatkan perasaan. Dan kalau kita ni bercakap tentang perasaan ni, tidak ada orang tahu perasaan ni melainkan individu itu sendiri. Betul. Dan sudah tentu Allah Subhanahu wa taala Yang Maha mengetahui. Maha mengetahui. Orang lain tidak akan tahu. Dan sebelum kita ni bercakap lebih lanjut lagi tentang I love Allah, saya ingin mereverse topik ini kerana kadang-kadang orang bertanya, orang mempersoalkan, does Allah love me? Tajuk kita ni I love Allah, aku cintakan Allah. Tapi kadang-kadang orang mempersoalkan, adakah Allah mencintai aku? Terutama sekali mereka yang pernah melakukan dosa-dosa besar sekiranya. Ia akan merasa, masihkah aku ni kena terima? Masihkah Allah kasihkan kepada aku? Jadi untuk menjawab persoalan ini, sebenarnya ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa taala amat mencintai hambanya. Artinya cinta Allah, rahmat Allah mendahului murkanya.
Artinya cinta itu di depan, kasih sayang itu di depan. Kalau kita ni melihat ayat Al-Quran, ya, kalau kita ni melihat ayat Al-Quran surah Saba ayat 13, Allah berfirman, sebahagian daripada ayat 13 surah Saba, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Walaupun manusia ni indah bersyukur, tapi sedikit saja orang yang bersyukur, amat sedikit, tapi Allah masih menggalar kita ni hambanya. Dalam ayat lain pun sama juga, Allah menyebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah, daripada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjawab, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita ni. Dan kalau kita ni melihat bab cinta ni, selalunya orang yang paling banyak memberi, maka dialah yang paling banyak ataupun lebih mencintai. Cuba kita ni lihat dalam kehidupan kita ni hari ini, betapa banyak nikmat yang Allah kurniakan ke atas kita ni. Dia dapat kita ni kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu cuba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat kesihatan, nikmat keluarga, nikmat ada pasangan, nikmat ada pekerjaan, nikmat zuriat, bermacam-macam nikmat yang Allah kurniakan arah kita ni. Akan tetapi ada satu perkara lagi, Wali dan juga Sarinah, satu perkara lagi, nikmat-nikmat Allah ni jangan kita ni bandingkan dengan orang lain. Masalah kita ni, aku dapat andingannya, ya, keretaku macam andingannya, ya, keretanya macam mana. Kita ni bandingkan nikmat yang ada arah kita ni dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada orang lain. Kadang-kadang kita ni lupa bahawa sebenarnya dalam beberapa keadaan kita ni itu menyusahkan kerajaan para malaikat. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala, seperti yang kita ni tahu, pintu rahmat Allah tu luas, terbuka luas. Para malaikat ni mencari kita ni, para malaikat mencari dari kalangan orang yang rajin membaca Al-Quran. Mana senakipaninya? Tidak ada. Tidak ada, bang. Macam mana akan bagi ganjaran? Allah mencari kita ni dari kalangan orang yang bangun malam, sepertiga akhir malam, bangun tahajud, berdoa kepada Allah. Kita ni pun tidak ada. Tidak hadir. Tidak ada. Para malaikat mencari kita ni dari kalangan orang yang rajin bersedekah. Tidak juga ada. Jadi persoalannya, salah siapa ni? Sendiri. Allah cinta Allah kah? Cinta kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni berbalik kepada tajuk kita ni, I love Allah. Aku cintakan Allah. Tapi kita ni tanya balik, do I love Allah? Adakah kita ni benar-benar mencintai Allah? Seperti yang saya katakan tadi, cinta ni perasaan. Perasaan ni dalam hati. Apabila ia dalam hati, indah nampak. Apabila indah nampak, kita ni perlu bukti yang nampak, yang jelas. We need proof. Siapapun ya, kalau kita ni orang beritahu, aku sukakan diri kau, terus kita ni terimakan? Indah. Kita ni mau kepada bukti, kepastian yang nyata, dapat kita ni tangkap dengan panca indera kita ni. Jadi kalau kita ni cintakan Allah, apa buktinya? Apa buktinya? Jadi dalam agama Islam kita ni, agama kita ni lengkap ni, agama Islam ni, kita ni ada rukun iman, kita ni ada rukun Islam, kita ni ada ihsan. Rukun iman, apa ada dalam rukun iman? Semua yang melibatkan kepercayaan, soal hati. Rukun iman dah nampak, tapi dia cukup setakat rukun iman saja. Macam saya katakan tadi, we need proof. Kita ni perlu bukti. Ada rukun Islam. Dalam rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, berpuasa, mengeluarkan zakat, naik haji. Semua perkara-perkara yang nampak. Praktikal dapat dilihat.
Dan dalam pelaksanaan ibadah ini jangan lupa juga kita ni perlu kepada ihsan. Kita ni perlu pada adab, akhlak dan penyucian hati. Ini lengkapnya agama Islam. Kalau benar-benar kita ni cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tu apa buktinya? Buktinya kita ni laksanakan apa juga bentuk ibadah, daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya. Terutama sekali dalam kesempatan ini kita ni berada dalam bulan Ramadan. Kita ni berada pada hari Jumaat. Buktikan tiada cinta kita ni kepada Allah. Dan Ramadan ini juga sebenarnya salah satu bukti cinta Allah terhadap kita ni. Allah membuka luas pintu keampunan. Allah membuka luas pintu kerahmatan. Pintu syurga Allah buka. Pintu neraka Allah tutup. Syaitan dirantai. Ini menunjukkan Allah kasihkan kita ni. Umat-umat sebelum ini dah ada. Tapi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kurniakan rahmat. Allah kurniakan kasih sayang. Jadi Allah cintakan kita ni, jadi kita ni balas cinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan, dengan mempertingkatkan amal ibadah kita ni, terutama sekali kita ni berada dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita ni lihat Wali dan juga Sarina, kalau kita ni mencintai makhluk, kita ni berhadapan dengan dua kemungkinan. Pertama, kena terima, alhamdulillah. Yang kedua, kena tolak. Ada dua kemungkinan. Tapi kalau kita ni bercinta ataupun mencintai Allah, kasihkan Allah, kita ni cuma ada satu kemungkinan. Cinta kita ni pasti diterima oleh Allah. Cinta Allah pasti. Kita ni tidak akan bertepuk sebelah tangan. Jadi jangan lepaskan peluang. Cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Buktikan cinta itu dengan melaksanakan apa juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada masa-masa ya? Masih banyak masa. Masih banyak masa. Dan kalau kita lihat agama Islam itu sendiri, agama yang berasaskan ataupun berpaksikan cinta, kasih sayang. Asasnya ni agama Islam. Kenapa saya memperkatakan sedemikian? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ni sembah, di dalam Al-Quran kita ni tahu Allah mempunyai 99 nama. Daripada 99 nama itu, Allah pilih nama yang berkaitan dengan kasih sayang. Allah mulai di dalam kitab suci Al-Quran. Ar-Rahmanir-Rahim. Yes, Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kita ni buka Al-Quran, surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas lafzul jalalah Allah, Allah terus sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pemurah, maha penyayang. Allah akan bagi tahu kita ni, walaupun Allah tu maha mengetahui, Allah maha berkuasa, Allah maha segala-galanya, tapi Allah tidak menonjolkan semua itu. Allah cuma menonjolkan kasih sayang. Aku ini ya Allah maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang. Itu Tuhan. Dan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sama juga. Orang yang berkasih sayang itu dikasihi oleh Ar-Rahman. Allah sifatkan zat Allah itu dengan Ar-Rahman. Berkasih sayanglah kamu dengan apa yang ada di bumi, nescaya kamu akan dikasihi oleh apa yang ada di langit. Artinya paksinya, asasnya cinta kita ni. Cinta itu asas agama Islam. Itu Tuhan yang kita ni sembah. Kemudian Rasul yang Allah utus, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, penghulu segala rasul. Pun sama juga. Allah tunjulkan sifat rahmat, sifat cinta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai rahmat, kasih sayang, cinta untuk seluruh alam. Jadi Allah sifatnya rahmat, Rahman Rahim. Nabi Muhammad utusan sifatnya juga
rahmat. Kemudian Al-Quran, kitab suci yang menjadi panduan untuk kita ni ya, umat Islam. Pun sama juga. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu apa yang berupa penawar, ubat dan juga rahmat untuk orang-orang yang beriman. Artinya semua Allah penyayang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama juga rahmat. Kemudian Al-Quran juga rahmat. Jadi agama Islam ini adalah agama cinta, agama kasih sayang. Artinya yang mula-mula menonjol sepatutnya Islam ini ialah cinta itu. Al-hub. 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 Masya Allah. Cinta. Jadi berkaitan dengan apa yang telah pun diterangkan oleh Yang Mulia Ustaz sebentar tadi, al-hub ataupun cinta ni ya, ia juga mengaitkan dengan rasa kita ni. Rasa itu juga berpaksikan kepada niat kita ni juga sebenarnya tu. Dalam hal kita ni menjalani ibadah puasa, menjalani bulan Ramadan, bukan hanya sekadar kita ni berlapar dahaga, bukan hanya sekadar kita ni bersembahyang tarawih, bukan hanya sekadar kita ni bertadarus, kerana bertadarus itu ialah kebiasaan bulan Ramadan, tapi perlu kita ni betulkan niat, Ustaz. Barangkali ada kesinambungan dan penerangannya juga. Okey, terima kasih ya, Sarina. Kalau kita ni melihat, saya ambil satulah, dalam bulan Ramadan kita ni diwajibkan puasa. Puasa tu ada message di sana juga, dan ia pun message kasih sayang. Kita ni kena suruh menahan daripada makan dan minum. Artinya apa tu artinya? Artinya kita ni lapar. Artinya kita ni dahaga. Dan apabila dahaga, orang yang berpuasa ni mulutnya berbau. Ini berdasarkan hadis baginda. Ini reality. Artinya lapar, dahaga dan mulut berbau. Akan tetapi mulut orang yang berpuasa ni lebih harum daripada haruman kasturi. Ketiga-tiga ini merupakan asam garam kehidupan orang-orang yang susah. Jadi dalam setahun 12 bulan itu Allah suruh kita ni merasai apa yang orang susah rasai. Apabila kita ni merasa cuma ni rupanya lapar ni, cuma ni punya dahaga ni, atau kita ni puasa, kita ni ada ingan-ingannya, sahur waktu sekian, kita ni sungkai waktu sekian. Cuba kita ni bayangkan orang susah macam mana. Diorang tahu pula ya waktu sahur sekian, waktu sungkai sekian, tapi belum tahu ada. Namanya susah kan? Kita Allah suruh rasai. Artinya apabila kita ni tahu apa yang saudara mara kita ni rasai, alami, timbul rasa kasihan. Sama juga timbul rasa cinta, kasihkan habis diorang ni. Dan apabila kita ni kasihkan habis diorang, mudah untuk kita ni menolong orang. Misalnya lagi saya mendengar berita tadi ada macam-macam Ramadan basket. Apa basket? Ada ialah macam-macam inisiatif kita ni untuk menolong orang-orang yang kurang berkemampuan ni. Dan ini pun sama juga berkaitan dengan tajuk kita ni. Asasnya cinta juga. Kalau anda ada kasih itu, kalau anda ada perasaan sayang itu, tadi kan mau menolong orang tu. Aku, kau. Tapi Islam dia cuma tu. Dalam puasa ni mendidik kita ni untuk mengelinga saudara kita ni, ahli keluarga kita ni. Lebih-lebih lagi yang komplit sudah tak ya susah. Kemudian miskin lagi. Kemudian anak yatim, sudah tak yatim, penuntut lagi. Jadi mereka-mereka ni perlu kita ni ambil perhatian. Peduli habis orang. Dan apabila kita ni memeduli orang-orang susah ni, sebenarnya bukan untuk habis orang, untuk kita ni. Kerana apa? Kerana majoriti orang-orang apa? Indah majoriti ahli syurga itu adalah daripada kalangan orang-orang miskin. Artinya habis orang ni, orang-orang susah ni, yang salih ni, ada sudah mencium bau syurga istilahnya. Jadi apabila kita ni menolong habis orang, mustahil habis orang akan berdoa. Mustahil dia terdetik di hati habis orang, ya Allah ya Tuhanku, baik je orang ini, panjangkanlah umurnya ya Allah, selamatkanlah orang ini, selamatkanlah keturunannya, kau jodohkanlah dengan orang-orang baik. Artinya apa? Kita ni mendapat doa orang yang
apa Allah Rasul beritahu majoriti penduduk syurga tu habis tu orang, bah. Orang berdoa untuk kita ni. Jadi asasnya cinta, dan apabila kita ni memberi cinta, insya-Allah kita ni akan dapat balik apa yang kita ni bagi itu, insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Baik. Tajuk kita pada hari ini, ya, I love Allah. Jadi untuk akhirnya ni, jika sebelum-sebelum ini, ya, kita ni kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Istilahnya kata orang, Islam pada nama sahaja, ibadahnya tidak ada. Jadi macam mana untuk first step untuk kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini? Okay, terima kasih atas soalannya. Pertama sekali, sebelum kita ni ada sudah terdetik, artinya mau berubah. Artinya kita ni akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang paling penting adalah penyucian. Artinya banyak-banyakkanlah beristighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara lagi yang penting, kita ni kan mau mendekatkan diri kepada Allah. Macam mana caranya? Kenali Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita ni kan mengenali Allah? Kenali mereka yang kenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kadang-kadang panduan kita ni Al-Quran. Al-Quran ada di depan kita ni. Tapi kadang-kadang kita ni tidak dapat direct terus. Kita ni perlu cari orang yang tahu, guru, orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang memang ia sudah berjalan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni berjalan sendiri, kita ni tak tahu kan ke mana. Kadang-kadang apa yang kita ditafsirkan itu bukan seperti apa yang dimaksudkan. Jadi kita ni perlu mencari mereka yang sudah sampai kepada Allah dan belajar daripada habis diorang dan ikuti jejak mereka. Baik, alhamdulillah, ya. Baik. Jadi apapun cukup indah sebenarnya, walaupun kedengarannya ringkas tajuk itu, tetapi seperti yang Mulia Ustaz nyatakan, mendalam dan perlu pengertian dan pemahaman. Istilah tadi mesti mentadabbur lagi tu. Topik kata I love Allah, saya ataupun aku cintakan Allah. Macam mana jauhnya pun kita ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala mungkin sebelum ini. Macam mana banyak dosa pun, ya, sebanyak buih di lautan. Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Jangan pernah takut untuk bertaubat dan berbalik semula, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana cinta Allah Subhanahu Wa Taala itu maha besar. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Naqib bin Haji Awang berkesudian bersama kita pada pagi ini dalam ceramah Ramadan bulan mulia membawakan tajuk I love Allah, aku cinta Allah. Ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu dengan topik yang lain pula Ustaz, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.